A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya muliakan Tok Ketua Kampung, Tuan Nazir Masjid, ayah-ayah, ibu-ibu yang disayangi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dalam lagu Rabbani ada menyebutkan bangkit segara seirama, meluruskan rentak safnya, riuh rendah basah lidah, kalam wahyu mewangi di taman. Dan pada hari ini kita nak bawakan kepada anda satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan bangkitlah wahai ummah, terutamanya warga Bukit Badung. Jadi kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, anda semua dah bersedia nak mendengar kata-kata mutiara daripada Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas? Alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa lagi, kita nak tanya kepada Datuk, bagaimanakah yang kita nak melihatkan kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi bangkit dari kejatuhan dan akhirnya kita nak bangkit dan terus maju sehingga berjaya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Na'i Aiman, macam duduk dekat TV3 pula. Tanyalah Ustaz. Terima kasih Tuan Nazir. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang saya hormati, Tuan Ketua Kampung, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ni di atas dunia. Bila kita naik kereta, naik motor, naik bas, naik lori, tak kira lah, naik kapal terbang, naik kapal, ada rumah semua, kadang-kadang kita rasa bahawa kita ni besar. Kita naik kereta, orang lain berjalan kaki, kita rasa kita ni dah besar. Kita ada rumah banglo, orang lain rumah setinggan, kita rasa kita ni dah besar. Padahal kalau kita ditengok nun daripada jauh di angkasa, tak nampak kita ni. Kalau kita naik kapal terbang dari Aiman, naik helikopter ke, tak nampak di bawah, kecil halus. Itu baru naik kapal terbang, naik helikopter. Saya sepanjang saya berceramah ni dijemput berceramah naik helikopter saya rasa 4 kali. 4 kali naik helikopter ceramah dalam pedalaman, dalam askar. 4 kali je lah. Naik jet sekali. Jet, tuan-tuan, tu kira hebat. Ada sekali tu saya naik helikopter langsung tak berjalan dari Aiman. Dia terbang je, dia bunyi tapi tak terbang. Yang tu dekat Petroscience, KLCC. Duduk goyang-goyang macam tu kan. Jadi tuan-tuan, tak nampak apa, naik helikopter kecil. Naik kapal terbang lagi tak nampak apa, 30,000 kaki, 25,000 kaki lagi tak nampak. Maknanya kita ni kecil. Nak dibandingkan dengan langit, nak dibandingkan dengan semesta alam ni, besar mana kita ni? Tak nampak apa pun. Kecil sungguh, halus sungguh. Nak dibandingkan dengan bulan bintang, nak dibandingkan dengan cakrawala, nak dibandingkan dengan alam, siapalah kita ni? Jadi tak usah kita dok rasa bangga boleh tongkat langit. Jangan kita merasa bahawa kita ni hebat. Tak ada apa. Nak banding kita dengan bulan bintang, dengan langit yang semesta luas. Allahu Akbar. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, kata Allah, supaya kami tunjukkan kepada dia tanda-tanda kekuasaan kami. Sedarlah kita, kita ni tak ada apa, kecil, hina, dina. Allah maha besar menciptakan alam ni. Allah maha hebat. Walaupun Allah maha hebat,
Allah tak pernah lupakan kita. Tu kena ingat tak? Allah bagi rezeki kat kita, Allah bagi nyawa kat kita, Allah bagi darah dekat kita, Allah bagi tanah kat kita, Allah bagi rezeki yang kita tak boleh nak kira. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita yang kita tak boleh nak hitung. La tukhsuha, kamu tak boleh nak kira. Allah tak pernah lupakan kita. Sama ada kita ni semayang ke, kita tak semayang ke, sama ada orang ni Islam ke, orang ni kafir ke, tetap Allah bagi kat dia. Sebab apa? Sebab Allah tu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Sedarlah kita tuan-tuan. Air liur yang kita telan ni pun dengan izin Allah. Mata yang berkelip ni pun Allah izin. Tangan yang bergerak, lidah yang bercakap ni Allah izin. Nak banding dengan langit yang begitu luas, di mana kita? Tapi walaupun kita kecil, walaupun kita hina, Allah tetap bagi kita. Allah bagi macam-macam nikmat. Di antara yang Allah bagi kepada kita ialah nikmat Islam, nikmat iman. Sebab itu Allah tak minta apa, yang Allah minta kita bersyukur. Allah tak minta apa pun. Allah cuma minta kita ni ibadat pada dia, sembah dia. Dan kata Allah, kalau kamu sembah aku tambahkan lagi nikmat pada kamu. La in syakartum la azidannakum, aku tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tentera-tentera Allah ni ada di mana-mana tuan-tuan. Daripada hujan dia boleh jadi tentera Allah. Dia turun daripada atas hujan, 2 jam tak berhenti, 3 jam tak berhenti, kereta tenggelam. Sehari tak berhenti, 2 hari tak berhenti, bumbung tenggelam. Tentera Allah ada di mana? Tentera Allah ada pada angin. Kita sekarang ada kipas besar cuma tak pasang. Bila kipas duk pasang kita rasa selesa. Aircon ni bila bertiup kita rasa selesa. Tapi kalau Allah ubah angin tu jadi puting beliung, rumah pun diangkat jadi padang jarak, padang terkukuh. Tentera Allah ada di mana? Tempat yang kita pijak. Sekali dia bagi gempa, sekali dia bagi tanah runtuh, habis. Rumah punya mahal, kondominium mahal, ratus ribu juta. Sekali dia bagi terbalik, seluruh kawasan tu tak ada siapa nak beli. Bagi free pun orang tak mau. Takut runtuh lagi. Itulah nilai kita. Kadang-kadang kita seronok dengan api, boleh main api, boleh cucur rokok dengan api, boleh masak dengan api. Sekali api itu mengamuk, satu negeri terbakar. Di Australia tiap-tiap tahun terbakar hutan, mati beratus orang. Allah Ta'ala boleh buat. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, Allah tak minta apa pada kita. Allah cuma minta pada kita ni ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas kerana Allah. Allah cuma minta kita ni apa dia? Ikutlah agama Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut apa-apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, tapi jangan kamu ikut yang lain. Allah pesan tu Al-A'raf ayat 3. Ikut apa yang Allah turunkan pada kamu, jangan ikut yang lain daripada itu sebagai pimpinan kamu. Yang tu Allah pesan. Tapi lah ayat itu Allah sebut qalilan ma tazakkarun, sedikit sangat yang nak beringat dengan pesanan ini, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan yang sedikit. Allah kata, ikutlah kamu apa yang Allah turun pada kamu, jangan ikut yang lain. Kata Allah hujung ayat 3 surah Al-A'raf juzuk 8 tu, sedikit sangat daripada kalangan kamu yang beringat dengan ayat ini, yang ambil peringatan dengan ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan yang sedikit tu. Sebab tu bila sebut macam itu, sedikit, tambah buat pengajian sedikit,
Yang mai sembahyang Jumaat sedikit. Yang mari belajar mengaji sedikit. Hak duk tabung, nak masuk dalam tabung tu, nak masuk dalam masjid ada 3-4 tabung tu. Yang masuk duit dalam tu sedikit. Sedikit tuan. Mudah-mudahan kita jadi hak sedikit. Sebab kata Allah, sedikit yang bersyukur, sedikit yang ingat, sedikit yang beriman. Mudah-mudahan kita yang datang malam ni termasuk yang sedikit. Sebab kadang-kadang orang tak faham, apa ke sedikit pula ustaz? Ya, sebab Allah sebut berkali-kali dalam Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang beriman. Sedikit saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tu. Sebab kadang-kadang kita nak masuk jadi yang ramai, yang banyak. Nak yang banyak, pergi stadium. Pergi stadium ramai, buat konsert ramai, penyakit tak penyakit, covid tak covid. Dia melalak macam tu. Dia menari macam tu. Ramai tak? Ramai. Kita kata ada SOP, dia ada, dia sop. Ikut SOP tak boleh ni. Tak, dia tak boleh. Kongkang duk menari. Di Ipoh pun ada, di Johor pun ada duk menari. Keluar lah YouTube, keluar lah TikTok semua. Ada kita heran dengan benda-benda tu? Tak payah heran. Sebab Allah dah cakap berkali-kali bahawa sedikit yang ingat pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hak sedikit itu. Amin lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan jangan heran kalau mari sembahyang subuh sikit. Nak heran apa? Jangan heran kalau ada kuliah maghrib 5 orang datang. Tu pun 5 orang sakit kencing tak lawan. Kejap bangun, kejap masuk, kejap bangun, kejap masuk. Jangan heran. Jangan diheran tuan-tuan, sebab Nabi dah sebut sedikit. Padahal umat Islam tu ramai, kata Nabi. Rasulullah ditanya, adakah kami sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, dah, bal antum kathir. Padahal kamu pada masa itu ramai, kata Rasulullah. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tapi ramainya kamu macam buih di lautan, macam buih di waktu banjir. Sail, buih waktu banjir. Tuan-tuan, buih ni ada banyak jenis. Isteri kita duduk sebelah. Kalau dia basuh kain, guna sabun, sabun tu tak ada buih. Kak Leha puas hati tak guna sabun tu? Tak puas hati kan? Kita puas hati kalau masak, kalau basuh pinggan buih banyak, puas hati. Kita basuh pinggan, sabun tu buih banyak, seronok. Mandi pula banyak sabun, banyak buih, seronok. Cuba basuh pinggan tak ada buih, apa rasa? Nabi tak sebut buih sabun, sebab buih sabun orang nak. Semua orang nak buih sabun. Tapi Nabi sebut buih banjir. Cuba angkat tangan, siapa sini nak banjir? Saya nak banjir ustaz. Seorang pun tak nak. Kalau ada nak banjir tu gila. 3 suku nama dah. Nabi sebut umat Islam jadi umat buih banjir. Apa maksud? Maksudnya ialah banyak tapi tak guna. Banyak tapi orang tak mau. Banyak tapi dia ikut ke mana air pergi. Banjir ni di mana air pergi, buih akan sampai. Di mana buih ada-adalah banjir di situ. Maka umat Islam di akhir zaman dia jadi umat buih, mengikut orang, mengikut jumlah ramai. Umat Islam di akhir zaman umat buih banjir, maksudnya orang tak suka, orang tak nak, orang tak suka dengan Islam. Ada negara yang tak bagi budak-budak sekolah dia pakai purdah, pakai tudung. Nak sekolah buka tudung. Dia tak suka dengan orang Islam. Ada negara yang tak boleh bubuh nama Islam, kena bubuh nama dalam bahasa dia. Orang Islam tapi tak boleh bubuh nama Aiman, tak boleh bubuh nama Kazim, tak boleh bubuh nama Abdullah. Dia kena bubuh nama bangsa dia, nama dia, Ngunyin, Kratik, Krotak, semua nama. Dia Islam tapi nama pelik, Kratik, Nong Sayup nama dia. Nama kamu apa? Oh, nama saya Hasan, kata dia. Tapi kalau nama dalam pasport, Kratik, Kratok, kata dia. Sebab tak boleh daftar atas nama dia. Nama pun tak boleh pun nama Islam. Bayangkan tuan-tuan, umat Islam di mana-mana pun ditindas. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Kemudian kata Nabi lagi, umat Islam tu suka ngikut orang, macam buih ngikut air banjir.
Diikut saja. Orang sambut 14 Februari hari Valentine Day, orang Islam sambut. Hari memperingati kekasih, dia sambut. Orang kafir sambut Santa Claus, dia pakai baju Santa Claus. Wow, sambut. Islam baloi. Tuan-tuan tengok dalam video, ada orang yang masuk dalam kuil pakai baju sari, duk sambut sekali pakai tudung. Apa nak jadi ni? Sebab tu kata Nabi, di akhir zaman kita akan ikut benda-benda itu. Tetapi beruntunglah orang yang berpegang pada agama aku, orang yang berpegang pada sunnah, orang yang berpegang pada kitab Allah, maka orang itulah yang beruntung. Tuan-tuan yang saya hormati, setiap hari kita dengar berita kematian. Kawan saya meninggal 5-6 hari lepas. Dia ni Olimpian tahun 60-an, masuk Olimpian dengan Jagger Tyson dulu 400 meter, masuk sukan C, menang peringkat emas. Dia jadi jurulatih Munich 1972, so Olimpik Munich. Meninggal. Saya tengok muka dia sebelum dia meninggal tu, dia datang ziarah saya, umur dah 80 lebih. Dia pengurusi masjid, pencen. Saya duk rapat dengan dia sampailah dia meninggal. Hari yang sama pula penyanyi tahun 50-an ni, abang-abang sendiri kenal ni, Razak Majid, Zainab Majid, kompong kenal. Siapa tak kenal, dia tak tahu. Zainab dengan Razak Majid ni penyanyi Hindustan, irama Hindustan tahun 50-an, baru meninggal 80 lebih lah. Abang dia lama dah meninggal, Razak Majid tu meninggal. Mai lagi meninggal lagi, tiap-tiap hari duk keluar dalam surat khabar, duk keluar ni. Kita duk inna lillah al-fatihah, inna lillah al-fatihah. Satu hari pula orang pula masuk dalam laman sosial, kita pula meninggal. Dulu kita baca orang, sekarang orang baca kita. Loh, meninggal dia Ustaz Kazim. Soalan dia, dah bersedia ke belum? Yang nak selamat jumpa dengan Allah bila kita pegang dua, pegang kitab Allah, pegang sunnah Rasulullah. Datanglah zaman mana pun kau pegang dua benda ni, kau akan selamat. Sebab itu tuan-tuan, kita kecil, kita lawan Tuhan, kita tak menang. Fir'aun dia rasa dia besar, innahu tara, dia rasa dia besar dah, dia kalah. Dia kalah. Nak banding kekuasaan Fir'aun, keupayaan Fir'aun dengan kita, kalah kita. Namrud, dia hebat, tak pernah sakit, tak pernah demam, Covid lagi dia tak pernah rasa. Dia lawan Tuhan, dia kalah. Qarun, tuan-tuan ni setakat ada emas 50 gram bangga habis. Isteri kita ada gelang 30 gram, lagu tu sat-sat angkat tangan, sat-sat angkat tangan, baru 30 gram. Pi kenuri dia angkat tangan ni, jauhnya lauk nak tunjuk gelang ni. Berapa gram haji? 30 gram, bangga dah. Yang Qarun tu, harta benda dia nak kena angkat, nak kunci tu berapa belah orang tu angkat dengan kereta kuda tarik dia. Punya kaya, mampus. Dia tak mati lah, dia mampus tu. Habis lingkup. Kalau yang goh-goh macam tu berlingkup, setakat kita ni apa? Lagi-lagilah kalah dengan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, peristiwa Isra' dan Mi'raj dia nak mengajar kepada kita. Nabi ditunjukkan kekayaan, kehebatan, kebesaran Allah, supaya Nabi kuat hati dia, Nabi kuat jiwa dia. Nabi nak bagi tahu, Allah Ta'ala nak bagi tahu, yang di sisi Allah tu kekal, yang di sisi Allah tu hebat. Kalau setakat di dunia ni orang tak suka engkau, orang nak bunuh engkau wahai Muhammad, abaikan mereka. Mereka tak boleh jentik pun Allah, mereka tak boleh susahkan Allah walaupun sedikit, kerana Allah maha gagah, Allah maha kuasa. Jadi tuan-tuan, kita ni bersyukur Allah pilih kita berpuluh-puluh tahun jadi ahli masjid. Allah pilih kita ni tak pernah lekang dahi kita sujud di lantai pada Allah. Kita ni tak sabar-sabar nak ibadat, tambah-tambah Ramadan dah nak sampai.
Mudah-mudahan Allah kekalkan hidayah kepada kita ni sampailah berpisah kita dengan nyawa kita, badan dengan roh kita. Biar kita nanti bila masuk di alam nanti dipanggil dengan nama ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sampai Allah kata fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati, masuklah kamu semua dalam syurga aku. Mudah-mudahan Allah kekalkan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, tak ada apa yang kita punya, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Segala yang kita ada, bila kita meninggal dunia nanti, tak ada dah yang kita bawa. Semuanya berkain kapan. Tak ada yang letak name tag kat kain kapan. Tak ada yang bawa business card letak dekat kain kapan kan. Semuanya terkujur kaku, berselimut putih. Baik Datuk, berkaitan dengan bangkit wahai umat, mungkin Datuk boleh tinggalkan sekurang-kurangnya mungkin 3 tips bagaimana kita nak bangkit semula. Mungkin ada di kalangan kita ni yang diuji baru-baru ni dengan banjir, dengan COVID-19, diuji dengan harta, dengan kesakitan dan sebagainya. Setiap orang diuji dengan pelbagai ujian. Jadi bagaimana nak move on, nak bangkit semula untuk kita meneruskan kehidupan yang seterusnya. Silakan Datuk. Terima kasih Daik Aiman. Kita ni manusia, contoh pun pada manusia. Kita ni manusia, ambil pelajaran pun daripada manusia. Kita ni manusia, sebab tu Nabi kita pun manusia. Kalaulah Nabi pada malaikat, nak ambil pelajaran apa? Nak ambil pelajaran apa kalau Nabi itu malaikat? Sebab zaman Nabi di Mekah dulu, orang petikai Nabi Muhammad jadi Nabi. Adakah Nabi pergi pasar? Orang Quraisy petikai. Adakah Nabi pergi pasar macam kita, pakat duk makan macam kita? Dia mau pelik. Dia pun jadi pelik. Jadi tuan-tuan, dia heran kenapa yang Nabi Muhammad tu dilantik daripada manusia. Kenapa tak datang malaikat? Jawapan dia sebab kita boleh ambil contoh dan teladan daripada Rasulullah. Kalaulah malaikat jadi Nabi, dia bukan kahwin. Kalau malaikat jadi Nabi, dia tak kahwin, apa nak ambil contohnya? Pergi tanya kat Nabi, ya Rasulullah, isteri aku ni macam mana? Mana dia tahu dia tak kahwin? Rasulullah macam mana nak makan ni? Aku tak makan. Macam mana? Rasulullah macam mana naik unta? Aku terbang, aku tak naik unta. Sebab tu tuan-tuan, apa masalah tuan-tuan? Ada jawapan dia pada setiap benda. Ustaz, saya sakit. Sakit apa? Jantung, cemanih, darah tinggi, semua ada. Semua ada. Habis itu, itulah dah tak tahan dah Ustaz. Oi, rasa nak mati rasanya. Nabi Ayub tak pernah sakit. Nabi Ayub lagi sakit daripada awak. Kenapa tak ambil contoh Nabi Ayub? Lagi sakit, lagi kuat ibadat. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh oleh sakit. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Dia tak minta sembuh, dia malu. Dia kata, Allah, aku ni Allah disentuh oleh sakit. Kita bila sakit, Allah, saya jumpa sakit, aku bukannya sehat, aku bukannya lara, aku sakit. Saya jumpa sakit, akan sakit jumpa. Tak pernah, tak mengeluh siang malam. Padahal Nabi Ayub sakit lagi teruk daripada kita, tapi dia berjaya, dia jadi hebat. Ustaz, ya, saya miskin, saya susah, sebab tu saya tak datang masjid. Kenapa tak datang masjid? Apa kaitan miskin dengan masjid? Dah lah, saya datang masjid, saya nak sembahyang, sampai di pintu masjid ya ada tabung Ustaz, tak masuk apa kata orang. La ilaha illallah.
Kalau awak ada, awak masuk, awak tak ada, sudah. Bukannya yang kuasa masjid paksa. Ada rumah? Ada. Makan? Ada. Peti ais? Ada. TV? Astrum ada, sudah. Oh. Pakaian? Satu almari. Pinggan mangkuk? Satu almari. Oh, miskin? Ya. Mana miskin awak dengan Nabi Isa? Nabi Isa lagi miskin. Tapi Nabi Isa tetap ibadat pada Allah. Saya sibuk, Ustaz. Lagipun saya bisnes saya ada dekat Indonesia satu, dekat Ukraine satu. Oh, Ukraine ni kan tak kena bom ke? Banyak betul bisnes awak ni. Itu yang saya tak sempat nak semayang. Saya tak sempat langsung nak datang masjid. Saya babai, Ustaz. Ustaz bayangkan, saya breakfast di Bukit Badung, saya lunch di Johor Bahru, Ustaz. Dinner dekat Tokyo. Oh, dahsyatnya. Kayanya. Sebab tu Ustaz tak sempat nak buat ibadat. Nak belajar pun tak sempat, Ustaz. Mana sibuk? Mana kaya? Awak kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi kaya pada awak. Kerajaan yang paling besar dalam dunia yang tak ada siapa boleh challenge. Nabi Sulaiman. Dia masih tunduk sujud pada Allah. Apa alasan kita? Oh, saya, Ustaz, saya sebagai seorang pemimpin, memang saya sibuk, Ustaz. Lepas bila yang tak sibuknya nak turun ke masjid, tunggu pilihan raya, saya akan sampai. Oh, sudah, kata. Tak ada pilihan raya, saya tak sampai. Ustaz maklum sajalah, mesyuarat sana lah, mesyuarat sini, saya sibuk, Ustaz. Mana sibuk? Awak ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dia panglima perang. Nabi Muhammad pemimpin. Nabi Muhammad ketua keluarga. Nabi Muhammad buat segala benda. Dia berniaga, dia menternak, dia semua. Tapi Nabi Muhammad semayang sampai bengkak kaki. Apa alasan? Saya susah lah, Ustaz. Saya ni janda. Kerja lebih-lebih pun kan orang kata kita nak expose diri kita pula kan. Tak kerja kan macam mana nak cari makan tu kadang-kadang susah, Ustaz, jadi janda ni. Anak-anak nak kena bela. Mana susah? Awak ke Siti Maryam? Siti Maryam tak ada suami tapi ada anak. Orang hentam dia, orang tibai dia. Pasal dia ada anak tanpa suami. Anak dia tanpa bapa. Orang hentam kau. Siti Maryam ahli syurga, Pak. Elok aja dia buat ibadat. Kenapa mangih je makcik? Suami jahat, Ustaz. Suami saya zalim, Ustaz. Siang malam pukul saya. Dia tak puasa. Bila puasa, saya puasa, dia tak puasa. Dia paksa saya masak. Tak masak, dia siram saya dengan air panas. Ui, zalimnya. Itu saya pun dah hunsing, Ustaz. Sabarlah, kau ada jalan penyelesaian. Tak tahulah suami jenis apa tu. Suami akak nama apa? Nama dia On. Akak tahu tak? Ada satu suami lagi jahat pada suami akak. Nama dia Firaun. Suami akak baru On. Yang ni Firaun. Tak ada Fir pada suami akak. Pun akak dah komplain. Isteri pada Firaun sabar akak, Allah bagi syurga pada isteri Firaun. Apa masalah? Apa masalah kita yang kita tak boleh mendekatkan diri kepada Allah, takarrub pada Tuhan? Cuba bagi tahu. Apa yang menghalang? Qala ma mana'aka? Apa yang menghalang kau? Allah tanya kita, tuan-tuan. Apa yang menghalang kau? Bagi tahu. Setiap apa yang berlaku pada kita ni ada contoh dan teladan pada kita, orang lain. Ada contoh dan teladan pada Nabi Muhammad. Ada contoh teladan pada umat yang terdahulu. Ada yang dibagi tahu oleh Allah dalam Quran, ada yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dan akan ada jalan penyelesaiannya. So, belajar daripada orang yang telah keluar daripada masalah. Belajar daripada orang yang telah berjaya daripada masalah. Berjaya pada orang yang telah diiktiraf sebagai orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini orang berjaya. Minan nabiyyin, daripada para nabi, was-siddiqin, daripada orang yang benar, was-salihin, wasyuhada, orang yang syahid, was-salihin, daripada orang soleh. Belajar daripada mereka. Baik, siapa yang dah tentu masuk syurga, yang tu yang kita kena belajar. Tiru mereka. Ni
Jangan tiru orang yang belum tentu syurga neraka. Tuan-tuan, kita tiru siapa sekarang? Yang dah confirm masuk syurga Nabi Muhammad. Maknanya apa yang Nabi Muhammad buat mesti betul. Ikut dia, mesti betul. Soalan kita sekarang, kita ni ikut siapa? Itu soalan dia. Kita ikut orang yang belum tentu masuk syurga. Kan jadi pertikaian pada kita. Berpakaian bukan macam pakaian yang disuruh Rasulullah. Berniaga bukan macam Rasulullah suruh berniaga. Bermuamalah bukan macam muamalah yang Nabi pesan. Berkeluarga bukan macam Nabi suruh kita berkeluarga. Hidup bermasyarakat bukan macam yang Nabi suruh hidup. Hidup kita bergaduh, berpuak-puak, berparang, bergaduh. Itu tiba-tiba kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila nak dijauhkan daripada neraka kalau kita ni ikut jalan yang bukan Nabi punya? Jadi kalau kita nak selamat, tuan-tuan, ikut yang Nabi punya, garanti selamat. Jangan ikut yang lain. Ikut jalan Nabi, selamat. Itu tips nombor 1. Tips nombor 2. Tips nombor 1 tadi, segala masalah, tuan-tuan, ada jalan penyelesaiannya sebab dah ada contoh. Kedua, kalau rasa nak keluar daripada masalah, kan nak selamat sampai akhirat, ikut Nabi Muhammad, garanti selamat. Yang ketiga, ada tak yang Al-Quran tertinggal? Ada tak yang Nabi tertinggal? Al-Quran tidak pernah tinggalkan kepada kita sesuatu benda pun. Allah tak pernah tertinggal. Allah tak pernah lupa. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ni tak pernah salah janji. Allah tak pernah lupa. Kalau Allah tak sebut tu bukan sebab dia lupa, sebab dia rahmat pada kita. Maka tak payah nak selongkar pula. Sebab ada orang ajak saya berdakwah dengan jin. Dia kata, Ustaz, kita kena dakwah pada jin. Pasal apa? Tanggungjawab kita. Oh, sudah. Saya tanya di mana pengajian dia orang, di mana? Itu yang saya nak ajak Ustaz ni. Kita masuk dalam gua ke mana ke, kita panggil dia orang, berdakwah dengan dia orang. Tak apalah, abang pergi dulu buat live. Dengan hak manusia kita ni pun tak habis. Yang kedua, ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak ajar saya ilmu laduni? Saya tak tahu. Saya tak tahu nak belajar sebab ilmu tu tak boleh dipelajari. Ada yang datang jumpa saya, tuan-tuan, Ustaz, boleh tak ajar pada saya macam mana boleh nampak syaitan, boleh nampak hantu? Allah tak bagi kita nampak tu nikmat. Janganlah duk selongkar nak tengok, tak ada kerja. Macam mana cara nak nampak hantu? Kalaulah kita boleh nampak, tak tidur. Duk atas katil dia kat sebelah, kita tengok dia, dia tengok kita. Hello brother. Lari tuan-tuan. Masuk dalam tandas dia ada, masuk dalam tempat makan dia ada, masuk dalam masjid dia ada, duduk dalam tandas lagi banyak, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi nikmat tak nampak. Sebab tu kalau di sini ada orang yang mendakwa, saya nampak hantu Ustaz, saya nampak jin, ini kelebihan yang Allah bagi kepada saya. Bukan. Itu tandanya awak ada penyakit. Itu bukan kelebihan. Allah tak bagi nampak, kau minta nampak. Sekarang tak khusyuk. Sebab tu jangan minta. Tuan-tuan, Allah tak pernah lupa sesuatu dalam Quran. Kita datang tadi hujan, ada ayat hujan dalam Quran? Ada. Kita masuk dalam masjid, ada masjid disebut dalam Quran? Ada. Petang tadi pukul 6.30 kita pakai baju Melayu, sahur pakai kain pelikat, nak datang ke masjid, pakai baju ni ada tak disebut oleh Allah dalam Quran? Ada. Saya tengok di luar tu punya banyak nasi ke apa kan, sedekah masa gini. Makan tu pun Allah sebut dalam Quran. Berak disebut, kentut, semuanya ada. Hak membatalkan sembahyang semua ada. Nikah ada, bumi ada. Tuan-tuan nak tanya apa? Semua Allah Ta'ala sebut dan Nabi sebut dalam hadis. So
Kalau macam itu, kenapa tak refer pada Quran? Nak selamat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Takkan Tuhan terlupa satu benda. Kalaulah Tuhan tak sebut satu perkara, kalaulah Nabi tak ajar satu benda, dah kena ada dah Nabi yang baru. Kalaulah terlupa yang Nabi nak sampai, sekarang ni kena ada dah Nabi baru. Tak ada dah Nabi. Last Nabi Muhammad. Jangan siapa mendakwa saya Nabi, pembohong, kelentong, tak pun gila orang tu. Tapi ada orang percaya. Apa nak jadi kita? Di Terengganu dulu, wakil kerajaan langit percaya, pengikut punya ramai. Saya pergi Madinah, dari Madinah saya pergi ke Mekah, kemudian saya naik ke langit, nama dia Alam Bazrah. Saya jumpa ayah pink di atas. Ui, dahsyatnya dia ni, hebat entah. Ya, kita di Selangor dulu ni ada menjadi Nabi Melayu, ramai mengikut. Sedangkan kita dah tak perlukan Nabi dah. Ajaran Nabi Muhammad tu cukup lah. Tuan-tuan nak hidup apa? Ni nama tajuk ni, bangkitlah wahai ummah. Kenapa kita buat tajuk bangkitlah wahai ummah? Adakah kita tidur? Adakah kita tidur? Ya, kita tidur dalam jaga. Macam pernah dengar dialog tu. Dialog Pak Malau, cerita Seri Mersing. Tuan-tuan ingat cerita Seri Mersing 1962? Nurdin Ahmad jadi damak. Dia bercakap, berdialog dengan Pak Malau, Syarif Medan. Apa kata Syarif Medan Pak Malau? Damak, selama ini aku tidur dalam jaga damak. Kau lah yang mengejutkan aku damak. Nampak suara Pak Malau lah. Apa jawab damak? Saya tidak ada jasa Pak Malau. Kalau ada pun ianya sekadar tanggungjawab saya. Aku ada hajat yang besar dengan kau damak. Sebelum saya menyampaikan hajat orang, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya Pak Malau. Apa hajat kau damak? Saya nak balik ke Pahang Pak Malau. Oh sudah. Apalah yang ada pada saya Pak Malau? Dagang bangsat, tidak ada keturunan perkara yang lepas jangan diulang kaji damak. Dia ingat ni homework ke ulang kaji tuan? Ni cerita Seri Mersing tuan. Selama ini aku tidur di dalam jaga. Sayyidina Ali sebut benda ni. Bila waktu kita jaga? Bila kita masuk kubur, baru jaga. Waktu sekarang ini apa? Waktu sekarang ni lena walaupun jaga. Bila masa kita jaga, bila dah duduk dalam kubur, baru sedar, baru insaf. Allah, aku tak semayang. Aduh, malaikat nak balik. Kenapa? Nak semayang. Dulu tak cukup. Waktu dulu kenapa tak semayang? Sibuk. Oh balik. Agak-agak malaikat boleh balik, bagi balik. Tak balik. Tak boleh balik. Sekejap aja, sekejap. Tak boleh balik. Dan kalau dia balik pun, tuan-tuan tak mahu. Dia meninggal pagi, kita ke bumi, lepas asar, maghrib dia datang. Agak-agak siapa yang tinggal? Tok Siak lari, Tok Imam lari, Ketua Kampung lari. Dengan Ustaz Kazim pun lari, mayat hidup balik. Isteri dia pun tak nak, walaupun cinta sehidup semati. Bila orang masjid lari, dia lompat balik rumah isteri dia hujung tu, ketuk pintu. Siapa tu? Abang balik. Abang mana? Suami kamu lah. Bukan dah mati ke? Jarang isteri buka pintu, masuk dah bang. Boleh balik bang? Abang minta outing. Lagi pun hujan, banjir, kubur lemah rasanya. Balik kejap. Kan hujan turun berhenti kan, abang balik lah. Agak-agak mayat ada tak dialog tu tuan-tuan? Tobat lahum tak ada. Lakum dinukum waliyadin, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut semua benda. Hadis sebut
termasuklah bagaimana nak hidup di akhir zaman. Nabi ajar bagaimana nak hidup di akhir zaman. Sebab Nabi tahu dah apa yang akan berlaku pada kita. Apa yang berlaku pada kita ni pernah tak berlaku di zaman Nabi? Ya. Zaman Nabi dulu nak sebut Islam tak boleh. Nak baca Quran tak boleh. Baca senyap-senyap. Pergi rumah Arqam, Abi Arqam, baca Quran senyap-senyap. Kalau baca di rumah, tiba-tiba abang dia datang, abang pula samsing. Apa yang kau baca tadi? Tak. Kau baca apa tadi? Tak. Oh, sudah tuan-tuan. Abang garang, tertampar. Rupa-rupanya dia tertarik dengan ayat tu, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bayangkan nak baca Quran pun takut. Susahnya nak dapat Quran, senyap-senyap. Sebab itu bila mereka sembahyang waktu siang, senyap, duduk nyuruk-nyuruk sembahyang, Allahumma bismillah, alhamdulillah, tak dengar. Tapi bila dah malam, orang-orang kafir Quraisy sibuk pergi pasar malam, sibuk sana sibuk sini, dia dah tak peduli dah. Bila sembahyang malam, Allahu Akbar, baru kuat maghrib. Orang dah tak kisah. Bila Nabi pindah ke Madinah, sembahyang Jumaat, buat siang-siang. Pasal apa? Pasal pada masa itu tak ada siapa nak kata ada Islam. Kau berderahlah sembahyang Jumaat, baca kuat-kuat. Sebab apa? Sebab sekarang dah duduk tempat orang Islam. Hari ni tuan-tuan dengar, nak azan pun tak boleh kuat-kuat. Ada negara yang menyamakan tuan-tuan azan ni macam lolongan anjing. Apa nak jadi? Nak semayang menjadi susah. Apa nak jadi? Apa yang berlaku di zaman Nabi berlaku balik zaman kita. Orang menyembah berhala jadi balik di zaman sekarang. Orang lupa pada Allah jadi balik zaman sekarang. Apa yang berlaku di zaman Nabi berlaku di zaman kita. Sebab tu Nabi sebut bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing. Di akhir zaman Islam akan jadi asing. Dagang di pulau, maka beruntunglah orang yang asing yang didagangkan. Oh, yang orang tak suka. Maka kata Nabi, siapa-siapa yang berpegang pada jalan aku, dia untung. Dia pelik daripada orang lain, dia akan jadi orang beruntung. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau rasa nak bangkit di akhir zaman, cara dia paling mudah ialah ikut Nabi Muhammad. Tak ada siapa boleh usik kita. Sebab Rasulullah telah diuji, umat Nabi Muhammad telah diuji. Macam mana manusia di akhir zaman diuji? Mereka menang, mereka berjaya, dan mereka keluar sebagai orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana tidak berpandukan kepada Quran dan hadis, selagi itulah kita akan gagal dan terus gagal. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan. Kalau kita nak jadikan idola, siapakah idola yang kita nak ikut tuan-tuan? Masya Allah. Tuan-tuan dah dengar ke lagu Ustaz Kazim? Selawat sallallahu ala Muhammad. Nanti tuan-tuan boleh dengar di radio. Okey, Ustaz Kazim bukan setakat ceramah, tapi ada lagu dekat radio. Okey. Baik, dalam lagu Hijaz tu dia sebut apa? Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia yang perlu kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita. Bayangkan Ustaz, kalau kita dapat lihat hari ini, saya yakin masyarakat di Bukit Badung telah pun bangkit untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid ini. Takbir. Jadi Ustaz, mungkin kita dalam slot yang terakhir ni, kita nak biarlah semangat kebangkitan warga Bukit Badung dan sekitarnya ini, kita nak biar bangkit ini kekal sampai bila-bila. Terutamanya kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan ini,
Kita nak biarlah imarah ini berkekalan sampai bila-bila, dan semangat kebangkitan ini terus dapat dikekalkan. Perpaduan, kerjasama, tolong menolong akan dapat diteruskan sehingga bila-bila. Baik Datuk, mungkin nasihat daripada Datuk untuk kita semua. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, kita telah melepasi Rejab. Sekarang kita berada pada Syaban, dan kita minta doa ni Dai Aiman, minta barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Walaupun ada orang kata hadis ni hadis dhaif, tu imam baca hadis ni dhaif ni, kalau dhaif pun makna dia bagus, pun salah. Doa tu maksud dia bagus. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, berkatilah kami dalam bulan Syaban, dan panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan kami sampai Ramadan. Apa masalah ya? Doa sajalah. Ud'uni astajib lakum. Tapi Nabi itu hadis tu dhaif Ustaz. Masalahnya dhaif pun kalau maksud dia bagus, apa masalahnya? Susah lah nak buat ibadat zaman sekarang ni. Ini dhaif ni. So, lelah tak buat. Doa makan, Allahumma barik lana fi dhaif, Nabi tak buat. Sudah. Allahumma laka sumtu wa bika, Nabi tak buat. Susahnya nak buat ibadah hari ni. Yang satu puak lain cerita dia, yang satu puak lagi pula dhaif, tak boleh bidah, neraka semuanya ada. Lah pakai tak ada semarak. Kita buat ibadat ni kena semarak. Sebab ibadat ni nafsu tak suka. Makan nafsu suka. Aku kalau makan pantang diajak, nampak? Nafsu. Aku tolak batu, kayu yang lain aku bedal, kata dia. Cuba tanya dia, Mat, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim, jomlah. Allah, banjir lah. Yang banjir di KL, Bukit Badung, kau banjir apa? Nampak alasan tu, tak munasabah langsung. Tak munah apa kita pun tak tahu. Mat, datanglah semayang. Engkau tak nampak? Datanglah semayang. Aku bukan tak nak tau. Aku hari tu datang semayang, tu imam cuti. Habis tu dia orang tolak aku jadi imam. Sudah. Aku takut nanti dia orang tolak lagi. Macam-macam tuan-tuan. Ada yang datang tak. Aku kalau setakat Zuhur, Asar, insya-Allah aku boleh jadi imam, tak ada masalah. Tapi kalau maghrib isyak tu berat sikit lah. Kenapa? Sebab ada bunyi. Takut pula. Kadang-kadang itulah benda nak buat ibadat ni, kita kena semarakkan. Kerana nafsu tak suka. Dia mari panah, nafsu tak suka. Abang tak datang ceramah malam ni, Ustaz Kazim ceramah, masjid tu aircon ada pasang tidak? Tu yang abang malah datang. Ada je alasan tuan. Bila kita pasang aircon, datanglah, aircon pasang. Aku dah pergi semalam, sejuk sangat, tak tahan. 6 kali geleng kepala tuan-tuan, tak tahan, kata aku nak ketandas. Maka kita kena semarakkan ibadat. Bagaimana nak semarakkan ibadat? Pertama, dilakukan secara jamaah. Kalau kita asyik bergaduh, asyik berpecah belah, bila seronok? Siapa imam malam ni? Ustaz Dolah. Aku dengan dia aku tak ngam. Malam besok Ustaz Abidin. Yang tu aku ngam. Apa ni tuan-tuan? Kita lagi ramai semayang, lagi seronok. Bayangkan tuan-tuan, tarawih 2 orang, apa rasa seronok? Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Dia jawab, dia baca. Sallallahu wasallam alaih. Kita berdua saja ke Bilal? Ya imam. Bayangkan tuan-tuan, kalau semayang sampai ke belakang, apa rasa? Allah, naik bulu roma ni. Waladdallin. Amin. Malaikat sambut. Ini bila semayang waladdallin. Ada orang ke? Tok imam berhenti semayang, tak ada orang suruh amin. Sebab itu tuan-tuan, nombor 1 kita kena buat dengan jamaah. Bila semayang jemaah kita ramai, buka puasa kita ramai, subuh kita ramai, bersahur kita ramai-ramai, bersahur di rumah berkeluarga ramai-ramai, kan seronok. Nak sukalah.
Berbeza tuan-tuan kalau kita bersahur dengan suami, dengan isteri, berbeza. Cuba seorang sahur. Dia sahur pukul 3 pagi dia sahur dah. Kadang-kadang pukul 12 dia bersahur kedai tom yam depan tu. Hai mat, pukul 12 makan, aku sahur siap-siap. Sahur kan pukul 5 lebih. Aku seorang malas bangun lah, aku sahur siap-siap. Itu bukan sahur bang, itu mentah darah nama dia. Dia makan, lepas tu dia tak bangun dah sahur. Dengan subuh dia tak bangun. Sebab apa? Sebab dia seorang. Tapi kalau dia berdua, ada anak, bangun, semangat. Sebab tu abang-abang kalau seorang, sempat lagi ni, sempat lagi, carilah. Kok ada kawan boleh buat teman. Sempat lagi. InsyaAllah lagi 2-3 minggu nak puasa ni. Carilah akak-akak kita. Akak-akak, kalau ada orang minta tu terima je lah. Abang-abang kalau rasa nak kahwin, datang sekolah saya. Stok banyak. Pelajar-pelajar pondok sekolah saya ramai. Makcik-makcik tu umur 78, 79. Macam mana gaut semua ada macam-macam tu. Naik wheelchair ada, lumpuh ada, ambil lah. Bela. Jadi tuan-tuan, jom kita jaga jemaah kita. Ni masjid kita, ni kampung kita, kita jaga jemaah kita. Sebab bila jemaah kita bersatu hati, jemaah kita kuat, kita seronok buat kerja. Seronok. Saya singgah sembahyang dulu 5-6 tahun dulu lah, waktu tu mak saya hidup lagi, maknanya sebelum 2011. Saya bawa mak saya pergi ceramah, singgah satu masjid, 3 orang sembahyang maghrib. Saya kata dah sembahyang ke dia orang ni? Dah habis lah. Saya pun jadi imam mak saya sembahyang maghrib musafir. Waktu saya baca doa tu, saya dengar dia orang menyembang kat tepi tu. Malam ni nak minum apa? Kopi pun boleh. Semalam dah kopi, hari ni Milo lah apa? Tak ada orang lain, dia orang 3 je. Habis sembahyang minum Milo tuan-tuan. Nak mengaji tak seronok, nak baca Yasin tak seronok, nak kuliah tak seronok. 3 orang pun dah seronok. Yang seronoknya minum kopi cicah dengan roti kering, selesai masalah, bercukup kering. Jadi nombor 1, bagaimana kita nak naikkan semangat kita nak ibadat, kita lakukan secara berjamaah. Yang ketiga, yang kedua, bagaimana nak naikkan semangat. Inilah hebatnya orang kita. Hebatnya orang kita ni tuan-tuan, bila datang Ramadan, dia mari semacam punya semangat. Dia tengok kipas, dia cuci. Dia cuci. Dia tengok kapet, dia vacuum. Dia tengok sejadah dah busuk, dia buang, ganti sejadah baru. Pasal apa? Pasal nak sambut tetamu istimewa. Sampai mikrofon ni pun dia tukar baru. Sebab nanti nak semayang, biar makmum seronok datang semayang. Sebab kadang-kadang masjid tuan-tuan, mikrofon dia tak tukar bateri dah 8 tahun. Ni dalam mic ada bateri. Bila dia buka, kadang-kadang buka tu, bateri tu dah keluar air dah menitik ke bawah. Sebab tu imam, bila dia jadi imam, dia sakit tekak. Covid. Bukan Covid, mikrofon ni tarik suara dia. Ni benda yang paling penting dalam ceramah, nama dia mikrofon. Benda yang paling penting bila sembahyang ni, mikrofon. Tu imam suara tak sedap pun kena suara sedap, sedap lah. Cuma tengok di Mekah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mikrofon dia Allah, speaker ni padahal tu imam tu sengau Ingat imam Mekah hak tua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin pun sedap tuan-tuan. Tapi kalau mikrofon teruk, suara sedap pun tak sedap. Bismillah, Allah, apa ni? Kejap dia berdengar, oh sudah. Ni semarak dia. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jemaah masjid nak masjid terbaik, tapi kita tak ada pula nolong masjid. Tu masalah. Komplain banyak. Engkau tengok masjid kita tu, kapet pun tinggal guni tu. Aku sujud sakit lutut.
berapa sen kau wakaf untuk kapet? Aku tak ada lah, banyak, adalah RM10. Bila tu? Tahun 80. Oh, lamanya. Kalau kita nak kita punya semarak, kita kena sama-sama kerjasama. Kita komplain banyak tapi tak bantu. Macam mana tuan? Kita nak yang terbaik tapi kita tak menjadi yang terbaik. Jadi kita kena bantu. Okey, kena bantu sama-sama supaya terbaik. Sebab tu orang dulu-dulu kalau datang Ramadan dan Aiman gotong royong. Hebat. Kadang mereka sambut Ramadan dengan makan dulu. Datanglah. Makcik buat kenuri. Kenuri apa makcik? Sambut puasa. Lah, buat kenuri sambut puasa. Seronok. Datang ustaz zaman sekarang pula bid'ah. Nabi tak buat, udah tak buat pula. Ada salah ke bagi orang makan? Salah. Macam kita malam ni buat ceramah, ada orang sponsor makanan. Alhamdulillah wa at'imut ta'am. Buat bagi makan. Yang ketiga tuan-tuan yang saya hormati, semaraknya ibadah, kita merasakan bahawa ini adalah mungkin ibadah aku yang terakhir, mungkin Ramadan aku yang terakhir, mungkin tak jumpa lah. Cuba kita tengok sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang tak jumpa Ramadan tahun ini, tak jumpa. Berapa banyak tuan haji kita yang dah meninggal, berapa banyak isteri kita dah tak ada, suami kita dah tak ada. Tahun ini pertama kali kita sambut Ramadan tak ada suami, sambut Ramadan tak ada isteri. Lain tuan-tuan. Sebab tu kita kena buat yang terbaik. Dan kalau dia mati semalam, kalau dia meninggal minggu lepas, belum tentu kita sempat jumpa Ramadan. Mungkin kita juga ikut dia. Sebab mati siapalah tahu bila, di mana, waktu. Kadang-kadang kita meninggal satu tarikh yang sama, jam saja berbeza. Kadang-kadang kita dikebumikan sebelah menyebelah di tanah perkuburan, tak ada siapa tahu. Pukul 10 pagi kita kebumikan mayat kawan kita. Kita yang kambus dia, kita baca telkin dekat dia, menangis kita. Selepas asar, mayat kita pula dia masukkan sebelah kubur dia. Dia bayangkan, bukan kau yang tanam aku tadi. Macam mana kau masuk pula? Balik pada hantang kau lah, aku keluar dari kubur, kereta langgar aku. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kita buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, panjang pun kita selesa, pendek imam baca pun kita rasa selesa, panas pun kita rasa selesa, sejuk pun kita rasa selesa. Sebab aku nak buat yang terbaik. Sebab ada orang yang datang Ramadan, dia mula nengok kalender, rasanya baru je Ramadan, dah datang balik. Dia orang ni silap kalender ke apa? Nampak? Dia kata silap kalender tuan. Ada yang berdoa, penyimpan mohon besar raja-raja tu, umum besok ke lusa, lusa. Puasa, tarikh permulaan puasa jatuh pada hari lusa. Yes. Astaghfirullahalazim. Dia tengok pula muka Tan Sri yang umum tu. Kalau muka Tan Sri itu senyum, lusa. Kalau Syria ya besok ni tuan-tuan. Pandai pula tuan-tuan dia ni. Jenis apa kau ni? Ada orang yang bila sembahyang tarawih mencari-cari mana masjid yang pendek. Dia datang sembahyang di masjid kena imam tua pula. Allah. Lama pula nak angkat takbir. Tak jadi masuk dia. Dia tarik anak dia. Shh, balik. Kenapa? Lama nak habis. Kita pergi surau lain. Surau sana 9 suku dah habis. Astagfirullahalazim. 9 suku dah habis. Masjid kita 10 suku. Lambat tu dia. Sana sekejap. Allah, tuan-tuan, sekejap betul. Memang tak dengar apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ahad. Ahad dia dengar, bayangkan tu. Kalau dia sebut Senin je nak. Apa kejadah kau ni?
Kenapa dia semayang macam itu? Sebab dia tak merasakan lazat dengan semayang dia. Dia tak merasakan lazat dengan puasa dia. Lepas sahur, dia tidur balik. Dah pencen, duduk atas katil, lena sampai pukul 1. Baru bangun. Pukul 1. Pergi semayang zuhur. Balik, pukul 2, sambung balik. Sambil duduk tengok TV cerita Korea tu, tertidur balik. La ilaha illallah. 6.30 isteri dia kejut. Abang, semayang asar. Allah. Dah 6.40 semayang asar. Allahu Akbar. 7.25 masuk maghrib. Allah malaka suntu habis. Tak rasa langsung puasa. Memang nak kiamat dah ni. Tak rasa langsung. Nak rasa apa kau tidur dari subuh sampai ke maghrib. Dia tak rasa nikmat berpuasa. Orang yang merasai nikmat berpuasa, dia buat apa? Dia nak setiap saat yang berlaku dalam bulan Ramadan, dia tak akan buang sia-sia. Dia tengok ada tim tadarus, dia join. Walaupun dia tak baca, dia dengar. Sebab mendengar bacaan Quran pun pahala. Dia tengok ada orang masukkan moral di masjid, dia ambil 1 malam. Walaupun dia tak cukup, dia top up juga 1 malam. Aku tak nak terlepas peluang. Bila tengok sembahyang tarawih, setiap malam dia datang, tuan-tuan. Setiap malam dia buat qiyamul-lail. Dia cari Lailatul Qadar. Aku target tahun ini, aku nak buat tiap-tiap malam qiyamul-lail. Mudah-mudahan aku jumpa Lailatul Qadar. Target. Dia tengok anak yatim ada sebelah rumah dia, dia bagi makan anak yatim. Okey, jangan ambil mak dia saja, anak tu kena jaga. Ada tuan-tuan, saya ni di sekolah saya bela anak-anak yatim. Dia datang jumpa saya, Ustaz, saya ada jiran sudah mati, kawan saya Ustaz. Habis tu anak kicik-kicik Ustaz. Habis tu Ustaz ambillah bela Ustaz, kesian Ustaz, bapa mati. Boleh lah, hantar sekolah saya, kita daftarkan. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Alah lah. Itu nama dia pelaburan yang bijak, nama dia tuan. Anak kita ambil, mak dia siapa? Banyak cantik kau. Jadi tuan-tuan, insya-Allah Ramadan kali ini mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah naikkan darjat-darjat kita. Amin. Allah berikan keampunan pada kita. Dan Allah jadikan Ramadan ini adalah satu Ramadan yang membersihkan kita, luar dan dalam, sehingga kita keluar nanti daripada Ramadan macam kain yang putih, bersih, yang dipanggil sebagai fitrah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jumpa dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sehat, dihindari daripada segala wabak. Amin. Dan kalau ada kawan-kawan kita yang sekarang diuji dengan wabak dan sebagainya, berilah kesembuhan pada keluarga kita, kesembuhan pada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka dapat jumpa Ramadan dan beribadah dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Kita jumpa lagi pagi besok di sekolah Dai Aiman. Jam berapa Dai? Pukul 10. Pukul 10 pagi besok, insya-Allah. Sekadar itu saja tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk dan terima kasih kepada muslimin muslimat yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan temu janji kita esok pada jam 10 pagi, tapi kalau boleh datang awal lah supaya kita tak nak perjalanan sesak. Dan pukul 10 kita terus start kuliah dengan Datuk untuk kuliah duha pada esok hari di Pondok Pengajar Warga Emas Bukit Badung. Kalau tuan-tuan tahu Daimat, di belakang Daimat, ya, di belakang Daimat, masuk dekat lorong tu kita akan jumpa Pondok Pengajar Warga Emas. Dah siap kemah semua dah. Jadi boleh ajak saudara mara dan sahabat-sahabat anda kejiranan untuk kita sama-sama memeriahkan majlis ilmu pada esok hari. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada muslimin muslimat. Kita jumpa pada esok hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.